اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Najin, muka surat 31, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 31, baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata musannif musannif ni Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang dikenali dengan Imam Sanusi. Was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Was-sam'u tu diataf pada kata wahiyal qudratu dahulu. Ataf pada kata wahiyal qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat dahulu. Jadi atas itu atas daripada al-qudratu wahia, dan ia sifat ma'ani, dan ia sifat ma'ani. Al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Hadis sambung situ. Jadi wasam'u atau kepada kata al-qudratu. Wasam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Artinya arti kata musannif. Arti ni terjemahan lah, tetapi terjemahan ni sekali dengan maksud dia lah. Bukan terjemah betul-betul tak lah, sekali dengan maksud dia. Tengok terjemahan dia tu, arti dia tu. Yang kelima, ada yang kelima dalam matan? Tak ada. Ini terjemahan didatangkan alih bahasa terjemah betul beserta dengan huraian. Yang kelima daripada sifat ma'ani. Yang kelima daripada sifat ma'ani yang 7. Kita ni macam mana kita sebut sifat ma'ani tu tergambar besar depan mata kita. Kita tahu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Jangan sifat ma'ani. Ni susahlah jadinya. Mana sebut kata sifat ma'ani tu apa? Terpampang depan. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kudrah, irada, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Ni sifat ma'ani yang 7. Wujud sifat nafsiyah, hidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 sifat salbiyah. Ni sifat ma'ani. Dalam matan dahulu kan, dalam matan Umi Barahim tu
Mana dalam matan Ummil Barahim. Dalam matan Ummil Barahim. Mana kat mana duduk dia? Di Musrat 24 tu baris kedua daripada atas. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 7 sifat yang dinamai akan 7 sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam. Apa di sifat ma'ani? Ma'ani ni jamak, mufrad dia maknan, mim ain nun ya, maknan. Apa maknan? Perkara yang ada, itu maknan. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang ada. Di hari akhirah, dalam syurga, selain daripada dapat melihat zat Allah yang ada, dapat melihat sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat maknan, sifat yang ada, wujudi dia panggil. Nak tengok sifat wujud kidam bakak, tak boleh tengok, itu bukan sifat yang ada. Nak tengok sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman dalam syurga nanti, tak boleh tengok, itu bukan sifat yang ada. Yang ada zat Allah, yang ada sifat ma'ani Allah. Itu sifat yang wujudi, sifat yang ada. Lepas tu dia panggil maknan ma'ani. Sifat ma'ani, sifat yang dibangsa kepada maknan dengan makna sifat tu sifat yang ada, wujudi dia panggil. Kalau kita ni maknan ma'ani ni mana? Yang dapat dengan panca indera yang 5. Itu maknan. Dengan panca indera mata boleh melihat warna, itu maknan. Itu makna. Itu sifat yang ada. Yang dapat dengan panca indera rasa, manis masing, itu maknan, sifat yang ada. Yang dapat dengan panca indera bau, wangi, busuk, itu maknan. Yang dapat dengan panca indera sentuh, panas, sejuk, kasar, licin, itu dipanggil maknan. Ni hak maknan, hak baru lah, nak makhluk lah. Ni kita bicara maknan sifat yang ada, yang ada di zat Allah yang sedia kala. Itu maknan. Satu, ma'aniyun, banyak. Ini secara hak dalam-dalam, hak fardu kifayah. Tapi ingat baik, fardu bukan sunat, tapi fardu kifayah. Fardu pula, fardu ilmu tauhid ni bukan ilmu fiqh tasawuf. Fardu kifayah pun fardu kifayah daripada ilmu yang paling besar, ilmu tauhid. Cuma kalau tak boleh nak turut juga, atau seduk using lah, bukan fardu ain. Tak using, Allah tak erti juga nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Tak apalah, tak usahlah kita nak maksa tu pada ni. Sebab itu bukan fardu ain. Selagi tak boleh nak jawab nafsiyah mana, salbiyah mana, ma'ani, maknawiyah mana, tak akan alih kitab. Ada waktu tu ngajar dulu, tak akan alih. Ada alih, apa ada alih ni? Kan kita dulu kan ngaji-ngaji alih, tahu? Selagi tak guru tak puas hati, tak boleh alih. Boleh alih dah. Alih satu surah, akhirnya alih kuam kecek, naik kuam besar. Allah dia ni benar sungguhlah. Tak alih-alih, apa dah? Bukan alih angkat barang dia letak lain, tu alih juga dah. Bukan. Kan kalau kita meja, kursi ke almari ke, alih dia letak tempat lain, tu alih kau. Ni alih ni makna apa ni? Kita sama budak-budak lah. Boleh alih suka lah. Jadi mengaji kitab tauhid ni, selagi tak boleh nak jawab nafsiyah, salbiyah, ma'ani, makniyah, ditambah alih. Tu guru dia, tak payah lagi tu mengajar pula orang tua. Budak-budak boleh lah paksa. Sebab budak-budak ni dia cergah lagi.
Orang tua dia buat macam fardu ain. Tapi kita belajar, kita nak tahu juga. Sebab kitab kecil-kecil pun, kitab Faridah ke, Al-Misbahul Munir ke, ada belaka tu. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, walaupun kitab kecil. Walaupun ianya fardu kifayah. Jadi ma'ani ni sifat yang ada. Jadi sifat ma'ani ada 7. Kudrah, iradah sampai ke kalam. Artinya yang kelima daripada sifat ma'ani itu. Yang kelima daripada sifat ma'ani yang 7. Kalau capur daripada wujud kidam bakok, yang ke berapa? Yang ke 11 lah. Sebab wahdaniyah tu yang ke 6 dah. Capur dengan 5 sifat ma'ani yang 7 ni. Jadi sifat yang ke 11 dan 12. Sama' dan basar. 11 dan 12. Kalam sifat yang ke-13. Ini sifat yang kelima daripada sifat ma'ani yang 7. Sama artinya mendengar. Dan yang ke-6 daripada sifat ma'ani itu, basar artinya melihat. Melihat. Dia juga ni tu. Jadi macam dia saya ni mim lam ya ta dah. Melik ya. Dah mim haji sampai. Mim lam ya ta. Haji ada he. Kita ada ni. Ni mim lam ya ta, melik. Melihat. Melihat. Tu haji comel tu. Melihat. Ni boleh gamuk. Dah basar. Basar artinya melihat. Tahu kita boleh gamuk dah tu. Melihat. Sarawak Brunei melihat. Melihat tu ke apa? Melihat. Royak betul-betul ni dalam FB kita ni ada ni orang Sarawak ni. Dia kan dia kata dok kan. Ya, melihat. Kita geliat. Kalau melihat ayo buha dah jadi min lang yete sungguh. Yang kelima dari sifat ma'ani itu sama artinya mendengar, dan yang keenam dari sifat ma'ani itu basar artinya melihat. Sama. Dia sama ni sami'a yasma'u sam'an. Jadi apa? Kalau kita sebut sam, gitu. Min tu mati. Kita baca dengan sama. Dia ginilah. Sebab bila kita wakaf, ain jadi mati, bagi mati. Mim bagi mati juga. Lepas tu as-sam, gitulah. Payahnya maka mim bubuh barislah. Bagi mati mim. Tapi ain mati juga sebab kita wakaf. Jadi mim mati, ain mati, dua mati gitu, nak baca payah. Nak baca payah. Maka huruf tengah tu kena berbagi. Nak bagi mana ni? Bagi atas ke, bagi bawah ke, bagi depan ke? Tengok huruf sebelum. Sin bagi apa? Bagi atas. Mim bagi atas. Sama. Macam ginilah. Sabrun. Sabrun. Ber bagi mati. Bila wakaf, ra jadi mati juga. Lepas tu kan sabr. Gitulah. Sabr. Dia kena gitu. Payah kita pun ber bagi. Bagi apa? Sa sebelum ber bagi apa? Bagi atas. Jadi sabar. Syukrun. Syukrun. Berarti syukr. Gitu. Nak mudahnya kaf ber bagi. Bagi apa? Shin sebelum kaf bagi depan. Syukur. Gitulah. Zikrun. Zikir. Gitu pada ni. Jadi sam kita sebut dengan sama. Sebut dengan sama. Sam'un. Artinya arti sama mendengar. Dan yang keenam daripada sifat makni itu basar artinya melihat. Ini kita sebut berulang kali dah ni. Sebab dalam kitab dahulunya kita Al-Misbahul Munir, dalam kitab Baqarah, dia sama
pendengar, basar pelihat. Ini logat orang Patani. Kita sebut pendengar, payah juga nak faham. Sebab apa? Pendengar ni pendengar. Sidang pendengar sekalian. Pendengar ada ni, pendengar ni orang. Ni orang yang mendengar. Jadi kalau kita pendengar pelihat, satu hal pula. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, pelihat, perkata. Dia gini je. Satunya sifat, satunya ta'alluq sifat. Sifat satu, ta'alluq sifat satu. Mendengar akan, tu ta'alluq dia. Sifat nak macam mana sifat ni? Jadi pada Baqarah bubuh depan, pendengar. Tapi dengan bahasa kita mungkin agak susah kita nak faham lah. Sebab tu biasanya saya, kalau sifat saya kekalkan dengan bahasa Arab. Sifat sama. Dengan sifat sama, Allah mendengar akan sekalian perkara yang ada. Jadi sifat kekalkan dengan nama asal sama, ta'alluq dia mendengar akan. Gitu. Dengan sifat pendengar, Allah mendengar. Jadi dengan bahasa standard kita Malaysia ni, satu perkara pula nak kena faham. Dulu-dululah Ustaz pening, Ustaz perkuasa, perkehendak, mari mana kau? Kita dah budak kudrah kuasa, berkuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, lepas tu hayah hidup. Ni sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Itu terjemahan bahasa dahulu. Tapi walaupun terjemah gitu, kehendaknya adalah sifat ma'ani sifat. Ini bicara sifat 20 sifat. Bukan nak bicara ta'alluq. Ta'alluq kemudian lah. Jadi sifat dengan ta'alluq jadi terjemahan dia sama. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan mendengar, dapat mendengar akan sekalian perkara yang ada. Jadi sifat pun mendengar, ta'alluq pun mendengar. Allah yang bersifat dengan melihat, basar, dapat melihatkan perkara yang ada. Allah Ta'ala yang bersifat dengan berkata-kata, dapat berkata-kata. Jadi sifat kalam pun berkata-kata, ta'alluq kalam pun berkata-kata. Jadi tu pada Baqarah pun tukarlah sifat bubuh gitu je lah. Pada ni nak beza antara satu sifat, satu ta'alluq fungsi sifat. Macam kita contoh kita nak letak mana apa. Melihat itu fungsi sifat sama, sifat basar di mata. Mendengar fungsi sifat melihat, mendengar fungsi sifat sama yang Tuhan letak di telinga. Dapat melihat fungsi sifat basar yang Tuhan letak di biji mata. Kita dapat berkata-kata fungsi sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Jadi hak sifat tu kita panggil apa? Kita panggil deria dah. Deria pendengaran, deria penglihatan, deria gitu. Deria berkata-kata. Dah sekarang ni kita dapat mendengar. Itu ta'alluq fungsi daripada sifat sama yang Tuhan letak di telinga. Kita dapat melihat, itu fungsi daripada sifat basar yang Tuhan letak di biji mata. Kita dapat berkata-kata ni, fungsi daripada sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Sifat ni ada sama-sama. Fungsi ta'alluq dia tak sama-sama. Masa tidur mendengar, tak mendengar dah. Tapi sifat sama ada tak di telinga?
Ke orang tidur ni tuli? Orang tidur ni tuli? Tak tuli. Ada sifat sama tapi tidak berfungsi, tak ada takluk sebab dia tidur. Tapi masa dia tidur kekal ada sifat sama. Kekal. Tapi takluk sama mendengar? Tak. Sama juga dengan sifat kalam. Sifat kalam ni kekal tak masing-masing? Kekal. Berkata-kata ke tak? Tak, senyap belaka. Tapi sifat kalam ada ke tak? Kau panggil bisu. Masa senyap bisu gitu. Tak panggil bisu. Mana sekarang ni kan? Sekarang ni senyap. Tidak berkata-kata. Tapi sifat kalam ada ke tak? Ada. Tapi tidak berfungsi. Tidak bertakluk sifat kalam. Kita diam je. Tapi sifat kalam ada. Macam budak-budak baru lahir. Sifat kalam ada. Cuma tak pandai nak berkata-kata. Adakah budak yang baru lahir itu bersifat ngebisu? Tidak. Bersifat-sifat kalam. Tapi tak pandai nak guna. Nyata kemudian Allah, bisu budak ni. Sebab apa? Besar dah umur dia. Nyatalah dia tidak boleh. Dia bersifat dengan sifat bisu. Awak tak tahu lagi. Kemudian baru tahu. Tapi hak ada sifat kalam daripada lahir tu boleh berkata-kata. Tak boleh bertakluk, tak boleh berfungsi. Itu sifat ada. Tapi fungsi tak ada. Sebab dia tak pandai nak guna. Pandai? Satunya sifat, satunya takluk sifat. Jadi satunya sifat ma'ani, satunya takluk sifat ma'ani. Sama sifat ma'ani. Basar sifat ma'ani. Takluk sama basar, mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu takluk. Tapi terjemahan lama, sifat sama tu terjemahan dia mendengar dah. Sifat basar terjemahan dia melihat dah. Sifat kalam terjemahan dia berkata-kata. Tiba-tiba sifat kalam, sifat berkata-kata tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ayah pula kitanya berkata-kata tak ada huruf kat mana pula. Bukan berkata-kata tu takluk, berkata-kata tu sifat. Sifat kalam kita bersuara ke tak? Ni sifat kalam Allah letak di lidah ni, berhuruf. Luka lidah keluar ABC. Sifat kalam di lidah kita ni bersuara, nyonyeng 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 bunyi dalam mulut gitu. Tak, sifat kalam kita pun tidak berhuruf, sifat kalam kita pun tidak bersuara, kita pun berkata-kata. Keluarlah perkataan yang berhuruf, yang bersuara. Jadi sifat kalam kita pun tidak bersuara, tapi sifat kalam diterjemuh dengan berkata-kata. Sifat berkata-kata tidak berhuruf dan tidak bersuara. Payuh nak faham pula. Sebab sifat tu dia letak berkata-kata dah. Ni terjemah orang dulu. Pada ayat Baqarah, sifat berkata lah. Tapi dengan kita tak masuk. Tapi kita nak faham lah sebab kita habis dah Baqarah kan. Baqarah yang mula perkuasa, perkehendak tu. Nak beza. Tapi kalau kita kau ilmu sifat pengetahuan, kita kalau pengetahuan maklumat yang kita tahu. Dia ni luas pengetahuan dia. Dia ni banyak pengetahuan dia. Pengetahuan ni apa? Maklumat benda-benda yang kita tahu, itu pengetahuan. Jadi terjemuh dengan sifat sama, sifat pengetahuan. Dengan sifat basar, sifat pendengar. Ini hak pada Baqarah kemudian. Ini hak terjemah orang dulu. Sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Tak apalah. Boleh juga kita walaupun terjemah dengan mendengar, terjemah dengan melihat, pergi kepada sifat ma'ani yang kelima, sifat ma'ani yang keenam, sifat. Walaupun diterjemah dengan mendengar dan melihat. Yang ta'alluq. Ta'alluq tu mendengar melihat. Yang ta'alluq keduanya.
Al-muta'alliqani, yang bertakluk, yang takluk keduanya, kedua sama dan basar, dengan sekalian maujudat. Ini erti dah ni, terjemahan dah, tapi terjemah dah habis dah. Yang takluk ia, yang takluk keduanya, terjemah daripada al-muta'alliqani, dengan sekalian, terjemahan dengan bijami'i. Lepas tu maujudat, tak terjemah ni, al-muta'alliqani bijami'il maujudat. Jadi maujudat tu tak terjemah. Sebab apa? Tidaklah. Apa dia maujudat? Maujud yang ada, perkara yang ada. Maujudat ni jamak lah, banyaklah perkara yang adanya. Perkara yang ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Janji perkara tu ada, Allah mendengar, Allah melihat. Sama ada perkara yang ada tu qadim ataupun hadis ataupun baharu. Qadim ke baharu ke, Allah mendengar. Janji ada. Mana hak qadim hak ada? Sifat makni tadi. Sifat makni ada. Zat Allah ada ke tak? Zat Allah ada. Jadi sama basar, mendengar dan melihat akan zat Allah. Sama basar, mendengar akan sifat kudrah, iradah, sampai ke kalam. Sifat sama Allah mendengar, sifat sama Allah mendengar akan sifat sama. Sifat sama Allah mendengar akan sifat basar. Sifat basar Allah melihat akan sifat sama. Sifat basar Allah melihat akan sifat basar. Janji ada. Kepengung pula. Ada kan ni, maujudat ada. Dah, sifat sama ada ke tak? Ada, ma'ani. Sifat basar ada ke tak? Ada, ma'ani. Maka sifat sama mendengar akan sama dan basar. Sifat basar melihat akan sama dan basar. Bagaimana? Sifat sama basar mendengar melihat tak akan wujud kidam bakar. Tak, itu bukan maujudat, bukan ada. Sifat sama basar tidak mendengar dan tidak melihat akan wujud kidam bakar sampai wahdaniyah. Tidak mendengar dan tidak melihat akan sifat kaunu qadiran sampai kaunu mutakalimah. Sebab itu bukan maujudat, bukan ada. Cuma kita ni Allah melihat zat Allah yang ada, tidak, kita tak pelik. Allah mendengar akan zat Allah yang ada. Mendengar zat Allah tak ada bunyi, mendengar walaupun tak ada bunyi. Kita kalau balik pada kita, kita mendengar akan bunyi-bunyian. Kalau tak ada bunyi, kita tak dengar. Itu Tuhan jadikan adah di kita. Tuhan jadikan adah di kita. Atas dunia ni Tuhan jadikan pendengaran kita dapat mendengar akan barang yang ada bunyi saja. Hak adah yang Tuhan berlaku. Hak mencari adah ada. Orang buta, kerja dia panjat pokoknya. Panjat pokoknya orang buta tu suruh pusing lah. Dia takkan sesak. Sesak ke mana? Naik ala kata, patkala tak jumpa dah kata. Sesak. Faham dah ni? Orang buta panjat pokoknya boleh sesak ke? Tak sesak ke mana? Orang pun nak tipu orang buta ni. Okey, awak panjat pokoknya ni. Awak ambil buah muda. Dia pun letak telinga dia di pokoknya. Nawak mana ada muda? Cuba kita ambil telinga letak juga. Masuk semut lagi. Pokoknya banyak semut kan. Kita letak. Ada bunyi? Tak ada bunyi. Tapi macam mana orang buta letak telinga di pokoknya tu? Kamu bohong ni. Mana ada muda atas? Tanda ni. Oleh kerana penglihatan dia tertutup, jadi pendengaran dia Allah bunyi lebih daripada orang lain. Mana tak ada bunyi pun dia boleh dengar.
Yang kita boleh dengar benda ada bunyi ni, atau adah Tuhan buat atas dunia. Sebab tadi mencari adah. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan pendengaran ahli syurga akan digandakan 10,000 kali ganda. Maka dalam syurga akan dapat mendengar semua benda walaupun tak ada bunyi. Gitu.